أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Maksudnya, dan mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, Kristian, berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga malaikat orang-orang beragama Yahudi atau Nasrani, Kristian. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawalah kemari keterangan-keterangan, dalil-dalil yang membuktikan kebenaran. Apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Bahkan siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni Islam, mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya pada sisi Tuhannya. Dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani Kristian pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab suci masing-masing, Taurat dan Injil. Demikian juga orang-orang musyrik dari kaum jahiliah yang tidak berilmu pengetahuan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka, maka Allah akan menghukum, mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka perselisihkan padanya. Ayat ini mendedahkan kesombongan orang-orang Yahudi dan kesombongan orang-orang Kristian, sehingga mereka bercakap tak boleh masuk syurga mereka orang Yahudi. Kristian pula kata tak boleh masuk syurga mereka orang Kristian. Sama-sama berbangga dan diri masing-masing. Bahkan orang Yahudi pernah berkata, disebut dalam surah yang lain, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami orang Yahudi lah anak-anak Allah dan kekasihnya. Ini kata orang Yahudi. Siapa mereka anggap mereka anak Allah. Ini kesombongan mereka. Allah Ta'ala dedahkan perangai mereka. Memanglah dalam dunia ni semua mengaku dia betul mereka. Kita orang Islam kata kita betul, Yahudi betul, Kristian kata Kristian betul, Hindu kata Hindu betul, Buddha kata Buddha betul, Komunis kata Komunis betul, Iblis pun kata dia betul. Tak ada yang mengaku dia tak betul, mengaku betul mereka. Termasuk Yahudi yang kafir, Kristian yang kafir, mengaku mereka betul. Allah Ta'ala berkata, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Angan-angan saja, bukan yang sebenar. Qul hatu burhanakum, sila bawa dalil-dalil kamu, bukti kamu sila bawa. Kalau kamu adalah orang-orang yang benar, in kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang yang sebenar, sila bawa bukti kamu, nyatakan dalil kamu. Buka kitab, buka Taurah, buka Injil. Dalam Taurah dan Injil ada menyebut akan zahir Nabi akhir zaman. Taurah pun sebut, Injil pun sebut zahir Nabi akhir zaman. Termasuk kitab video agama Hindu
menyebut zahir Nabi akhir zaman. Disebut dalam kitab-kitab agama yang lain tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka sengaja menyembunyikan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, bala, bahkan man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang Islam menyerah diri kepada Allah, ikut apa yang Allah turunkan, wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan amal yang baik, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka ganjaran pahalanya di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Mereka yang masuk Islam benar-benar Islam. Dengan syarat dua perkara. Yang pertama, masuk Islam dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat amal kerana Allah Ta'ala. Semayang kerana Allah Ta'ala. Puasa kerana Allah Ta'ala. Apa saja kerana Allah Ta'ala. Ikhlas ni sangat penting kerana Allah sahaja. Kerana Allah Ta'ala. Banyak kalangan kita ni duk jaga niat. Masuk dak niat zuhur. Masuk dak niat asar. Masuk dak niat. Masuk kerana Allah Ta'ala tu kita tak peduli. Di mana masalah masuk niat, masa takbir itu khilaf ulama. Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan kena ada dalam takbir. Ada ulama mengatakan tak ada dalam takbir pun tak apa. Ada ulama kata begitu. Ini khilaf ulama. Tak ada masalah. Jangan was-was. Tapi orang ni hidup was-wasnya. Kerana Allah ni semua ulama. Kerana Allah. Semayang kerana Allah. Puasa kerana Allah. Hak kerana Allah ni kita lupa. Duduk tu hak nak nitah tu. Hak tu duduk. Hak benar-benar khilaf ulama. Duduk baloh bak tu. Duduk baloh. Orang yang ada hadir niat dalam takbir, apa? Dia hadir niat dulu, tak apa. Ada ulama membenarkan. Jangan kita was-was dalam masalah ini. Kalau kita mampu dalam takbir lah. Tak mampu dulu sikit pun tak apa. Dia benarkan oleh para ulama. Ni tak boleh, tak sah. Baloh sama sendiri. Niat duduk kat mana. Hak kerana Allah Ta'ala tu, kita tak berdali. Ini perbahasan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf membahaskan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Kita kena sedar. Hak duduk tu ilmu fiqh, ilmu syarah. Khilaf ulama dalam perkara ini. Yang pertama, amalan itu mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, amalan itu mesti menepati hukum syarah. Amalan menepati hukum syarah. Kalau semayang kena ada wudu. Kalau semayang ikut rukun-rukun semayang. Ada takbir, ada baca Fatihah, ada rukuk, ada sujud. Itu rukun-rukun semayang. Puasa, rukun-rukun puasa. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Haji yang Nabi ajar, puasa yang Nabi ajar. Ada orang tu pakai semayang batin, itu Nabi dah ajar. Nabi dah ajar begitu. Puasa batin, Nabi dah ajar begitu. Menyalahi ajaran Nabi, ditolak amalan dia. Tak ikut Nabi, ngaji tawakal. Tak ikut Nabi. Jadi yang pertama, mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, mesti menepati hukum syarah. Apa yang kita buat ni menepati cara yang Nabi ajar. Nabi ajar, kalau haji kena pergi Mekah. Ada tawaf dia, ada sa'i dia, ada wukuf di Arafah dia. Itu yang Nabi buat. Ada orang tu pakai duduk kapal pakai niat gitu saja. Itu Nabi dah ajar gitu. Maka tak sah lah. Kalau duduk percaya kau tu jadi kafir lah. Dah ikut ajaran Nabi. Duduk berasa ke tinggi sangat. Tiba-tiba jadi kafir. Kerana tak ikut Nabi buat. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang buat satu amal, hak aku dah ajar, ditolak amalan itu. Amalan hak Nabi dah ajar, ditolak. Jadi banyak kita ikut Nabi dah ajar. Dengan apa dia? Kena orang hak ajar. Duk pasal lebih sangat. Baca Fatihah apa tak betul. Mengajar ilmu batin, ilmu tak pakar. Ini kena tolak. Kita kena sedar ini sangat penting. Yang pertama ikhlas, yang kedua menepati hukum syarah. Ini sangat penting. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
Kalau kita beramal secara Islam sungguh-sungguh ikhlas kerana Allah Ta'ala, ikut apa yang Nabi ajar, kita tidak takut bila mati. Bila mati tidak rasa takut. Dan tidak sedih meninggalkan keluarga bila kita mati. Kalau kita betul-betul ikut Islam. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai'. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Berkata orang Yahudi, Nasara tak betul. Kristian tak betul. Kata Kristian, Yahudi tak betul. Balas sama-sama dia. Mengikut para ulama, diturunkan ayat ini bersempena orang Kristian Najran. Kristian Najran, dia mari ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Bertemu. Bila tengok orang Kristian Najran, padri-padri dan pengikut dia mari, orang Yahudi pun, Yahudi Madinah, temu dengan orang Kristian Najran ni, kata ke Kristian Najran, mu tak betul. Kristian pula kata Yahudi tak betul. Masing-masing kata tak betul, balas sama-sama dia. Dua-dua tu tak betul belaka. Tak betul belaka. Yahudi bertemu dengan Nabi, berhujah dengan Nabi. Tuan turun ayat Quran, ada yang masuk Islam, sikit yang masuk Islam, yang ikhlas. Kristian Najran, dia mari, Nabi mengatakan Nabi masjid Madinah. Nabi izinkan dia masuk masjid. Nabi izin orang Kristian Najran masuk masjid. Supaya mereka mendengar Islam. Kita hari ni kuat sangat Islam, tak benar orang kafir masuk masjid. Tak boleh mungkin duduk luar halal. Sebab bila dia nak tahu Islam. Jadi Nabi benar. Kristian Najran masuk ke masjid dan berhujah dengan Nabi. Berkenaan Tuhan, berkenaan Nabi Isa. Tuhan turun dengan ayat dalam surah Al-Imran dan surah yang lain untuk jawab Kristian Najran. Berkenaan Nabi Isa. Akhirnya dia degil. Lalu Nabi ajak mubahalah. Allah Ta'ala turunkan ayat mubahalah. Mubahalah ni Nabi panggil anak dia, Fatimah, panggil isteri dia, keluarga dia. Nabi ajak Kristian, panggil anak-anak umur puakmu, kita mubahalah. Mubahalah ni minta Allah Ta'ala turunkan laknat pada siapa yang bohong ke kalangan kita. Lalu mereka kata, kami balik nak mikir dulu. Lalu mereka balik mesyuarat sesama mereka. Padri mereka kata, memang dia Nabi sungguh. Dia Nabi sungguh. Kalau kita ikut hak dia minta ni, tak ada baka, kita habis dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun laknat, binasa. Dah kita masuk Islam. Masuk Islam tak boleh juga. Tinggal hak datuk nenek kita. Kita ajak damai. Lalu mereka jumpa dengan Nabi, mereka tak bersedia masuk Islam dan mereka berdamai. Orang Islam kena zakat, yang bukan Islam kena bayar jizyah. Bayar cukai pada kerajaan Islam. Mereka tak dipaksa masuk Islam. Allah Ta'ala kata, wahum yatluna al-kitab. Padahal orang Yahudi ni baca kitab. Kristian juga baca kitab. Orang Yahudi baca kitab Taurah. Kristian baca kitab Injil dan Taurah. Dua-dua sekali. Orang Yahudi tak percaya pada Nabi Isa. Nabi Isa anak zina. Tuduh, fitnah terhadap Nabi Isa dan ibu dia, Maryam alaihi wassalam. Perempuan yang diuji oleh Allah Ta'ala untuk melahirkan Rasulnya Isa alaihi salam dalam keadaan tidak ada bapa. Malaikat Jibril meniupkan rohnya. Jibril ni tak ada laki dak puang. Nak zina macam mana malaikat laki dak puang dak? Ini kita kena sedar. Allah Ta'ala jadi Nabi Isa dengan kun fayakun. Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Kekuasaan dia jadikan Adam dengan tidak ada ayah dan ibu. Jadikan Hawa melalui dalam rusuk Nabi Adam. Tak ada ibunya. Tuhan jadikan Isa tak ada ayahnya. Untuk menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Tapi orang Yahudi tak percaya dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk Nabi Isa bercakap pada masa dia masih bayi yang baru dilahirkan. Tunjuk mukjizat, tunjuk kekuasaan dia
Patutnya mereka beriman. Tapi Yahudi tak beriman. Yahudi tak beriman dengan Nabi Isa. Kristian pula tak beriman dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Kafir mereka dua-dua ni. Kita orang Islam beriman dengan Nabi Musa, Harun, beriman dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Semua Nabi-Nabi Bani Israel kita beriman kepadanya. Ini orang Islam. Mereka tidak percaya pada separuh Nabi tak percaya. Separuh kita percaya, separuh tak percaya. Kita orang Islam beriman dengan Nabi-Nabi, Taurat, Zabur dan Injil. Kita beriman. Tapi hukum-hukumnya kena pakai hukum Quran. Tuhan kata, Yahudi kata Kristian tak betul, Kristian kata Yahudi tak betul. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka baca kitab. Baca kitab Taurat dan kitab Injil. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Begitulah juga orang yang tak reti bercakap sama. Orang-orang kafir jahiliah Mekah juga bercakap sama. Mengatakan agama berhala adalah yang betul. Agama Yahudi Kristian tak betul. Masing-masing mengaku dia betul. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan menghukum mereka kalangan mereka pada hari kiamat kelak. Hari kiamat barulah tahu. Dibicarakan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, barulah tahu siapa betul siapa salah. Allah Ta'ala telah menjanjikan Islam yang betul. Kita kena percaya pada janji Allah dalam Quran. Mereka tak percaya, tunggu hari kiamat. Kalau dia tunggu hari kiamat, Allah Ta'ala akan hukum apa-apa yang kamu berbalah di atas dunia ini. Tahu siapa betul siapa salah. Jadi pada hari kiamat tu nak minta balik ke dunia pula tak boleh dah. Keputusan kena buat atas dunia. Nak ikut Islam ikut, tambah ikut Islam lah. Sila. Hari kiamat akan jadi keputusan. Wallahu a'lam.